nampak ada quality. Tetapi produk Jepun adalah produk ada quality. Sebab mereka orang yang teliti, mereka berjalan sangat cepat seperti mengejar sesuatu, padahal mereka tak lewat macam kita kan. Kita kalau terlambat pergi kuliah berjalan punyalah cepat. Tapi orang Jepun mereka berjalan cepat pukul 7 pagi. Waktu bekerja pukul 8.30 pagi, kenapa berjalan cepat? Teknologi mereka teknologi yang sangat cepat. Bullet train 560 km/jam. Bas-bas mereka tak main 5.5 suku, mereka 5.13. Dia orang main minit tahu tak? Mereka sangat mementingkan masa, padahal kita dah baca walang asli tiap-tiap hari, habis ceramah, habis US stream ni. Tapi Jepun tak pernah baca walang asli, tapi masa bagi mereka jangan main-main. Kita boleh dimarahi kalau kita tak menepati masa di Jepun. Sebab mereka bangsa yang ada jati diri, mereka ada dalam orang mereka diajar 3 perkara. Pertama, saya lupa lah, yang penting determination. Jadi adalah suatu bangsa yang didik murid diorang. Bila melakukan kesilapan, dia bukan macam US. Jepun akan kata begini, kalau anak murid diorang buat silap, US kata itu Jepang salah, jawapan betul yang ni. Apa perangai macam ni? Itu contoh. Tapi orang Jepun dia akan kata macam ni, kenapa kamu jawab macam tu je? Tu je. Dan budak itu akan dihempas dengan suatu rasa bersalah untuk pertahankan jawapannya. Dan dia akan bela jawapannya dengan apa sekalipun sehingga dia rasa dia sendiri tak mampu nak bela jawapannya dan jawapannya memang salah. Dan dia akan mengakui admit benda itu satu kesilapan. Anda tengok bagaimana Jepun membina karakter anak murid diorang. Tengoklah, US mendidik anak mereka dengan Iron Man, dengan Man of Steel, dengan Avengers, iaitu hero-hero superhero yang terpaksa memusnahkan separuh dunia bagi menyelamatkan dunia. Tetapi diorang didik anak diorang dengan apa? Dengan Doraemon tau. Rob juga. Doraemon yang mana apa pun masalah orang Jepun ada penyelesaian. Poket dia akan menyelesaikan segala masalah. Ini simbolik kepada orang Jepun. Apa pun masalah mereka, mereka mesti mampu berfikir jauh 10 tahun ke depan, boleh menawarkan jawapan. Teknologi must always one step ahead from others. Ini Japanese. Tetapi kita tengok Nobita, dia akan selalu salah guna teknologi ni kan. Menangis sebab dia salah guna teknologi itu. Mesin masa diberikan Doraemon untuk dia boleh sempat prepare nak exam, tiba-tiba diguna untuk benda lain. Kemudian tengok, dia akhirnya akan terkena, dia akan dizalimi sendiri oleh teknologi itu. Tengok bagaimana Jepun menyuntik elemen kemanusiaan, walaupun dia tidak memakan bajet besar pun nak buat Doraemon berbanding nak buat filem-filem Avatar dan sebagainya. Tetapi mesejnya sangat kuat bagi mendidik orang Jepun supaya jangan salah guna teknologi. Ana kembali kepada cerita Al-Fatih. Panjang sungguh mukadimah pada hari ini. Akrab ya, Tuan. Orang nak pakai sound besar juga, Ustaz. Dah ada, ya? dah ada elektrik dah, jadi kita Nak tukar sound je. Sekarang Nak tukar sound je, Ustaz. Kejap je. Tukar sound, Ustaz. Baik. Boleh teruskan? Dah nampak anak kat sana? Nampak. Okey, baik, anak teruskan. Anak akan kaitkan dengan Al-Fatih. Hopefully apa anak kata tadi dapat didengari oleh antum. Muhammad Al-Fatih, bila anak kaji, anak amati, beliau adalah seorang remaja, pemuda, bahkan kanak-kanak yang sudah ada kuasa determination sejak daripada awal. Determination mean what, adik-adik? Al-azmu dipanggil quwwatul azam, quwwatul hazam. Keazaman yang tak akan mampu digugat oleh sesiapa. Seperti Nabi Musa ketika dia nak mencari Khidir. Masihkah kamu semua ingat apa prinsip dipegang, apa mindsetnya? Dia kata begini, lan abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquqa. Saya tetap akan mencari Khidir di pertemuan antara dua laut. Kalau saya tak jumpa, saya akan berjalan dengan apa cara sekalipun, meskipun hukuban ini 3 hingga 9 tahun. Dia sanggup berjalan meskipun masanya mengambil masa terlalu lama, semata-mata keazaman dia nak cari Khidir. Lan abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Saya tetap akan cari, saya akan belok kepada plan-plan lain, saya akan balik pada Bani Israel selagi saya tak jumpa Khidir. Tengok keazaman, dia panggil quwwatul azam, quwwatul hazam yang ada kepada Nabi Musa.
Demikianlah Muhammad Al-Fatih. Kita tengok contoh yang pertama. Dia ada 3 kes. Contoh kes yang pertama, betapa dahsyatnya Muhammad Al-Fatih. Once dia kata dia tak nak belajar Quran umur 8 tahun. Dia memang menunjukkan dia tak baca Quran. Dia main Facebook. Dia menunjukkan dia memang fokus kepada apa yang dia nak. Ternyata bila saya kaji, seorang ulama yang mula-mula dihantar oleh Sultan Murad kepada Muhammad ketika umurnya adalah berumur lebih kurang mengikut kajian saya, umurnya pada waktu ini adalah 5 tahun, ataupun ada riwayat lain mengatakan 8 tahun, iaitu ketika beliau menjadi gubernur di Manisa ataupun Magnesia, Manisa. Dia jadi gubernur, dia menjadi pengganti kepada gubernur yang sebelumnya, iaitu abang beliau yang bernama Ahmad Chalabi, anak pertama Sultan Murad. So bila Ahmad ini meninggal dunia, dibunuh oleh Taliban Byzantine, dia mengambil alih pemerintahan di kawasan parlimen yang bernama Manisa. Umur baru 8 tahun adik-adik. Tetapi jangan rasa hebat sangat Al-Fatih ni. 8 tahun ini adalah hanya nama sahaja digunakan nama dia. Official adalah nama dia sebagai sultan, sebagai gubernur, sebagai dia panggil istilahnya adalah sanjak. Dia panggil sanjak dalam bahasa Turki. Bukan tanjak adik-adik, sanjak. Jadi ketika dia menjadi gubernur ni, dia hanya digunakan nama, tetapi yang membuat keputusan adalah orang-orang kerana Sultan Murad yang sudah senior. Apa yang menarik adalah anda tengok je bagaimana kerajaan Osmaniyah, mereka meletakkan suatu mindset yang begitu tinggi kepada anak-anak kecil umur 8 tahun. Bagi mereka, kita dah dedahkan kepada berpersatuan, kita dah boleh dedah kepada ilmu-ilmu kepimpinan. Anda kalau nak grooming adik-adik baru, jangan grooming dalam bentuk yang terlalu official, dalam bentuk program. Jangan bawa dia naik atas bahu anda semua, bawa ke mana-mana. Seperti Sultan Murad bawa anak dia di atas bahunya, bawa ke mana-mana. Exposure, pendedahan sangat penting. Jangan hanya dedah dalam bentuk program-program rasmi. Anda pergi bertemu, bertalak dengan sesiapa pun, bawa bersama. Perkara yang menyebabkan Al-Fatih dibina, determinationnya adalah kerana dia terdedah lebih awal sejak umur 5 tahun. Bahkan jangan terkejut bila saya refer kepada apa yang dikatakan oleh John Freely, seorang sarjana yang ada banyak fakta saya nak perbetulkan nanti dalam buku. Dia kata budak Muhammad ni sejak daripada 3 tahun dia telah dipisahkan daripada kemanjaan Edirne Saraye. Edirne Saraye ni adalah kawasan di mana istana pentadbiran. Al-Fatih ni membesar dengan golongan-golongan ibu-ibu dan ibu-ibu susu dia. Dan dia manjalah budak-budak duduk dalam satu kawasan harem di mana perempuan-perempuan akan melayani anak-anak dia raja ini, membesarkan mereka nursery. Tetapi 3 tahun dia dah diseperitkan dah. Dia dah pergi PLKN. PLKN, nama tempat PLKN tu namanya adalah Manisa. Mula-mula ke Amasya. Kalau adik-adik nak sensitif dengan fakta, saya sebutkan di sini, 3 tahun dia dah pergi ke Amasya. Pada waktu ini umurnya adalah 3 tahun pada 1437. Muhammad dibawa ke sana. Sebab itu orang-orang yang pernah banyak kali berhijrah di banyak tempat, dia matang cepat sikit. Macam mana dulu, anak kecil-kecil dulu, anak membesar dengan keluarga yang tua, keluarga di kampung di Kelantan. Anak tidak membesar terlalu banyak di bandar Kuala Lumpur sebelum ayah anak meninggal. Bila ayah anak meninggal, anak seorang sebab anak terlalu ramai, adik-beradik terlalu ramai, mak nak kena fokus, dan dihantarnya anak, iaitu anak balik ke Kelantan, membesar dengan tu, belajarlah di Kelantan. Antara perkara yang anak belajar, pertama sekali Kelantan tak sama dengan Kuala Lumpur, dan pertama orang-orang tua punya didikan, walaupun mereka butuh huruf, tak ada internet, tak ada wifi, blackout selalu macam kamu tadi. Tidak sama dengan Kuala Lumpur yang sentiasa ada internet, ada wifi, tidak ada masalah blackout, kecuali ketika nak mengundi je lah kan. Jadi apa yang di sini ada, bagaimana Muhammad ini dia dicetuk dengan orang-orang tua, dia membesar dengan orang-orang, dikelilingi dengan orang-orang tua. Kalau kamu nak cepat matang, membesarlah dengan bertalaki dengan ramai orang-orang masyayikh, rapatlah dengan ramai-ramai. Dan apabila perkara ini sampai ke peringkat umurnya sudah mencapai 5 tahun, dia telah bertukar tempat daripada Amasya. Muhammad pergi ke Manisa. Yang gubernur di Manisa, iaitu abang yang keduanya, ya anak kedua Sultan Murad, namanya Alauddin, ditransfer pergi ke Amasya. Isu pertama tadi, abang nombor 1 meninggal dunia, maka Muhammad mengambil alih gubernur di Amasya. Umur baru 5 tahun. Sampai di Amasya 3 tahun. Di situ dia belajar bersama dengan maknya didiknya. Umur 5 tahun,
Muhammad telah melihat kematian abang sulungnya dan dia menggantikan tempat abangnya, sama seperti abangnya, hanya nama sahaja digunakan, tetapi yang membuat keputusan adalah orang-orang kanan. Tetapi isunya adalah Muhammad DDS, dia sudah didedahkan dengan alam-alam kepimpinan seawal 5 tahun, 7 tahun kepimpinan di Manisa, dan ketika umur 8 tahun. Ini saya nak kata determination. Dia tahu dia adalah orang istimewa, anak kepada sultan, seorang gubernur. Kenapa nak kena tunduk pada guru-guru yang nak mengajar Quran? Ikut aku nak mengaji ke tak nak? Jadi seorang ulama yang bernama Mullah Ilyas Effendi, saya dah sebut pada minggu lepas. Syekh Ilyas Effendi adalah bekas tahanan Serbia yang telah masuk Islam dan menjadi guru teologi, guru IRK, guru syariah Islam di zaman Utsmaniyah zaman Sultan Murad. Beliau dipilih untuk menjadi guru teologi ataupun guru Al-Quran Muhammad Al-Fatih. Guru Al-Quran Muhammad Al-Fatih. Inilah Tok Guru nombor 1 yang dipilih oleh Sultan Murad, guru yang sangat bagus untuk mendidik Al-Quran. Tengok adik-adik semua, orang-orang dulu jadi hebat kerana didikan Al-Quran tu dulu. Al-Quran tu dulu masuk dalam kepala otak-otak orang-orang jenius. Kita ni anak jenius nanti terus masuk medik perubatan. Nanti dulu. Kenapa anak-anak yang jenius ini tak ambil pengajian Islam ke di Muqtah ke kan? Yang jenius ini, asal jenius ni hantar pergi ke UK, hantar pergi ke England, hantar pergi ke Ireland, hantar pergi ke tempat-tempat perubatan. Why tidak orang-orang jenius ini nak hantar mana-mana tak kisah, besarkan dulu dengan Quran. Dan percayalah bila anak tengok adik Darwisha, iaitu 2 orang anak kepada seorang ibu, seorang ayah yang sukses anak kira, mereka mampu menghafal 30 surah Al-Quran pada umur 4 tahun. Tanya diorang, pada waktu sekarang mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah awal. Sekarang mereka sudah 5-6 tahun. Mereka sudah meninggalkan 2 tahun. Mereka punya sejarah yang diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Mereka mampu menghafal 30, bukan 30 juzuk, 30 surah Quran umur baru 4 tahun. Hari ini mereka orang paling cemerlang dalam akademik. Mereka orang yang paling fasih berbicara dalam pertandingan pidato. Mereka orang yang paling meyakinkan bila berlakon pantomen. Anda tengok bagaimana Quran membentuk karakter mereka. Dan apa yang saya nak kata, bukan isu amat dibentuk dengan Quran tu dahulu, tapi isunya dia kata dia tak nak mengaji. Kau siapa? Ilyas Effendi. Aku ni anak raja, tahu tak? Ikut aku nak buat apa? Sejarawan mengatakan Muhammad tidak tunduk langsung pada Mullah Ilyas Effendi. Dan Muhammad terus kembali dengan karenah lamanya sebab dia ada determination. Aku nak jadi apa? Kau siapa ni? Ikut akulah. Aku memilih untuk hidup enjoy, untuk menikmati apa yang ada di sini, di Amasya, di Manisa ini. Maka Sultan Murad telah memecat Ilyas Effendi. Dia mendatangkan dengan Tok Guru yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan kesemua Tok Guru ini tetap berhadapan dengan Muhammad yang sama, iaitu Muhammad yang ada suatu determination, iaitu aku mengaji Quran. Itu dia punya mindset dia. Apa aku dapat baca mengaji Quran? Dia bukan isu mengaji, isu menghafal Quran. Apa aku dapat? Kan? Jadi adik-adik semua, Muhammad ini begitu sikapnya. Sebab itu jangan sangka buruk pada anak-anak kamu nanti. Anak-anak kamu nanti kalau dia nakal, umur 3-4 tahun begitu keras kemahuannya, ataupun adik-beradik kamu yang kecil-kecil, jangan cerahlah bila mereka ni terlalu keras kemahuan supermarket. Ya, bila dia nak macam anak saya lah, baru 2 tahun lebih, asal benda tu tutup dia nak buka, asal benda tu buka dia nak tutup, asal benda tu dia nak panjat, asal benda dia akan korek. Dia akan buat apa saja. Tadi pun dia tidur pukul 5 pagi, semalam dia tidur 7 pagi. Dia jenis bangun malam tau. Hebat tu anak aku. Dia tidur. Dan umur 2-3 tahun, pada masa dia setahun, dia memang selalu dah tidur lambat. Tak tahulah genetik ke macam mana, mewarisi daripada aku ke macam mana, dia tidur tak tidur malam ni. Jadi kalau masih umur setahun, dia ni ada dia memang tak boleh tidur.